Demi kesinambungan Pelan Pembangunan Komprehensif Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ, golongan belia diminta meneruskan sokongan terhadap Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, pelan tersebut membawa kejayaan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang memberi manfaat kepada rakyat secara menyeluruh. Ini termasuk manfaat kepada pelajar menerusi tabung pendidikan negeri Sabah dan beasiswa kerajaan negeri. Menurutnya, jika kepimpinan kerajaan sering berubah, banyak perancangan pembangunan tidak dapat dilaksana, malah projek sedia ada boleh terganggu. Justru beliau menasihati belia agar bijak membuat pilihan pada PRU DUN Sabah ke-17 demi kestabilan politik, kesinambungan dasar dan kesejahteraan rakyat. Sokongan kerajaan terhadap usaha kebajikan dan pendidikan mampu memperkukuh peranan NGO dalam membantu golongan kurang berkemampuan. Kerjasama rapat itu memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar sekaligus melahirkan generasi muda yang lebih berdaya saing. This is the kind of NGO that we fully support. It's not only Society of Hope, but other NGOs that are working for the good of the people, especially children. I always give my full support. Datuk Christina ditemui pemberita selepas menyempurnakan Majlis Makan Malam Amal Society of Hope Sabah di Penampang. So we really believe that education can lift them from the cycle of poverty. This is our mission, this is our vision, but we cannot do it without money, without donation, without sponsorship. Turut hadir Presiden PCAKK, Datuk Dr. Jaswan Singh, Presiden USCCAKK, Datuk Susan Wong, serta Presiden SWEPA, Puan Betty Ipin. Ringankan beban golongan memerlukan. Lebih 1 bakul makanan dan keperluan pembaikan rumah disumbangkan dalam program bantuan khas di Kampung Ulu Dusun Sandakan. Bantuan melalui Pusat Khidmat Rakyat Adun dilantik ini antara komitmen kerajaan memastikan golongan memerlukan mendapat bantuan sewajarnya. Biarpun saya sebagai wakil rakyat yang dilantik, insyaAllah dengan peruntukan yang begitu besar kita akan dapat mengubah nasib penduduk kampung Gum-Gum ini insyaAllah, terutama di N50 Gum-Gum. Meringankan beban rakyat yang memerlukan, diorang senang hati menerimanya. Lagi satu kali lagi terima kasih dengan kami punya adun yang berhormat Datuk JP William, walaupun macam mana dia ambil barat rakyat di kawasan Gum-Gum, dia tidak pernah putus asa turun padang. Sempena program ini turut diadakan perlawanan bola sepak persahabatan antara pasukan Pusat Khidmat Rakyat Adun dilantik dengan pasukan Kampung Ulu Dusun. Pengamal media veteran bernama Ismail Lamo, 67 tahun yang menghadapi masalah kesihatan, menerima sumbangan tabung kasih Ed Hawana. Sumbangan disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil di Tawau. Bantuan berupa wang tunai dan barangan ini sebagai tanda penghargaan atas jasa serta sumbangan beliau sepanjang hampir 5 dekad dalam dunia kewartawanan. Saya bersyukur atas kunjungan Menteri ke kediaman saya untuk menyampaikan sumbangan kepada pemberita-pemberita yang muda. Saya harap agar mereka melaksanakan tanggungjawab yang lebih berkesan. Ismail penerima ke-29 tabung kasih Ed Hawana di Sabah. Pada masa ini, beliau perlu menjalani rawatan susulan setiap 6 bulan di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu serta pemeriksaan berkala setiap 2 atau 3 bulan di Hospital Tawau. Sejak dilancar pada tahun 2023, 494 pengamal media seluruh negara mendapat manfaat tabung berkenaan. Saya telah minta supaya pihak pengurusan tertinggi bernama dan juga Kementerian Komunikasi meneliti cara untuk kita anjurkan program bagi meraih dana khusus untuk mengisi semula tabung tersebut. Pelaksanaan penghargaan sumbangan asas rahmah SARA terus mendapat reaksi positif. Bantuan itu memberi manfaat dalam meringankan perbelanjaan keperluan harian.
Terima kasih kepada kerajaan kerana memberi bantuan SARAS RM100 yang buat pertama kalinya. Dengan ini meringankan beban kami untuk membeli barang-barang keperluan dapur. Bantuan ini sentiasa harap diteruskan dan memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami bersyukur kepada PMX yang memberi kami RM100 untuk mengambil barang yang keperluan untuk bagi kami. Selalulah dibuat yang begini. Semoga program SARA ini diteruskan di masa yang akan datang. Penghargaan SARA yang dikreditkan dalam MyCard semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas bermula 31 Ogos lalu boleh digunakan sehingga 31 Disember ini. Karnival Hari Malaysia, platform terbaik menerapkan semangat patriotisme dan cintakan negara dalam kalangan masyarakat. Pengisian aktiviti melibatkan penduduk setempat juga memupuk kerjasama antara komuniti dan agensi pelaksana. Adun Pantai Dalit Datuk Jasni Daya mahu lebih banyak agensi dalam kawasannya tampil menganjurkan program seumpama. Kita masukkan atau libatkan mereka dalam pertandingan-pertandingan kecil yang melibatkan komuniti. So untuk kita boleh terapkan rasa kecintaan kepada negara, kerjasama dan terima kasih kepada penganjur kita, komuniti pelancongan nelayan Kampung Tembiluk, juga daripada Perpustakaan Negeri Sabah. Antara pengisian menarik, program pertandingan mewarna merdeka, Fashion Malaysia, melukis poster merdeka, pertandingan lafaz ikrar merdeka dan pertandingan makanan tradisional. Perarakan Maulidur Rasul peringkat komuniti di PPR Taman Harmoni Sandakan. Platform memupuk keharmonian dan permuafakatan masyarakat tanpa mengira agama, bangsa dan budaya. Sambutan melibatkan lebih 800 peserta daripada 10 kontingen turut diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk majlis bercukur jambul. Setiausaha Adun Tanjung Papat Lia Fui Fui menyifatkan penglibatannya sebagai satu penghormatan terhadap agama lain. Saya memang bukan seorang Muslim tetapi saya sentiasa menyokong dan juga menghormati agama-agama lain. Semangat kekitaan dan kerjasama semua daripada penduduk ditunjukkan dan ditonjolkan dengan baik. Imam Saudi Usman yang juga penganjur program turut menzahirkan penghargaan atas sokongan yang diterima daripada pemimpin setempat. Majlis kita pada hari ini begitu lancar dan bagus, dapat sambutan ramai, tapi saya terlebih dulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita punya Puan Liu Fui Fui yang telah sudi untuk menerima cadangan supaya mengadakan majlis ini. Peralakan untuk kita punya PPR di sini. Akhlak mulia Rasulullah SAW perlu dijadikan contoh dalam kehidupan seharian setiap umat Islam. Umat Islam diajak untuk terus memperbanyak salawat, menghidupkan sunnah dan meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai panduan hidup yang sempurna. Sunnah-sunnah Rasulullah kita akan patuhi, insya-Allah. Bila ada kepatuhan dalam sunnah-sunnah Rasulullah, kita akan berjaya dalam kehidupan kita. Kita jangan lari daripada firman dan hadis. Beliau ditemui RTM sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat Batu Putih. Program turut mengeratkan hubungan antara masyarakat setempat tanpa mengira status dalam usaha menghayati sirah dan sunnah Rasulullah. Pelbagai pengisian turut diadakan termasuk perarakan, ceramah khas, berzanji dan acara bercukur jambul. 612 graduan dari 8 kolej komuniti seluruh Sabah diraikan dalam Majlis Convocation College Komuniti Negeri Sabah 2025 di Politeknik Kota Kinabalu. Majlis disempurnakan Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Datuk Dr. Muhammad Zahari Ismail. Menurutnya, TVET kini menjadi laluan utama kerjaya masa depan dengan menawarkan peluang kerjaya yang luas dan berpotensi tinggi. Majlis menyaksikan graduan menerima sijil dalam pelbagai bidang termasuk teknologi maklumat, kulinari, agroteknologi, automotif dan pengoperasian perniagaan.
Turut disampaikan anugerah Ketua Pengarah kepada Fendi Edi dari Kolej Komuniti Beaufort dan anugerah usahawan kepada Muhammad Jangkal Roy dari Kolej Komuniti Penampang. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini, Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina di Kuching. Dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.